Kalau kita ketahui isu Tanah Rizab Melayu ni dah berlarutan berpuluh-puluh tahun. Jadi kita dah ketengahkan berpuluh-puluh tahun juga. Tapi akhir-akhir ini selepas simposium bersama dengan Tuanku Nazrin daripada Perak, kalau ingat ya, dalam 6-7 tahun dahulu, masih lagi perkara ini, isu ini tidak dapat penyelesaian dia. Kita dah bangkitkan banyak kali dan dia semakin parah ya, it's getting worse and worse. Tak ada menampakkan petunjuk langsung daripada kerajaan yang kerajaan membuat sesuatu untuk menyelesaikan isu pelupusan tanah-tanah Rizab Melayu ini, bukan sahaja di wilayah Persekutuan, malah di seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Kalau kita lihat di seluruh Semenanjung Tanah Melayu ini, keluasan kawasan tanah adalah dalam 13 juta hektar ya, dan setengah itu adalah tanah Rizab Melayu, supposedly lah, yang dikatakan oleh raja-raja ya, wasiat raja-raja mengatakan setengah itu kita punya, khas untuk perbumi Melayu. Tapi apa yang terjadi, satu kementerian pun tak ada untuk mengendalikan satu portfolio yang amat besar. Setengah negara Semenanjung Tanah Melayu ini ya, 50% darinya adalah tanah Rizab Melayu, and yet tak ada kementerian, tak ada siapa-siapa yang handle portfolio ini ya. Jadi kita mengharapkan apabila kita buat sesuatu, kerajaan tolonglah ambil perhatian, ambil tahu, ambil peduli. Tapi bukan dia buat itu, tapi yang mereka lakukan hari ini lagi menindas orang Melayu. Kalau kita tengok baru-baru ini di kampung di Ceras ya, di Setapak Jaya, di Gombak 2, di Pahang, sepanjang-panjang jajaran ECRL semua lunggah je tanah Rizab Melayu. Kemana pergi kepala otaknya? Pemimpin-pemimpin Melayu ni ya, berfikir ke tidak? Kita memang tak harapkan sangat parti-parti bangsa asing, tapi apa UMNO buat ya untuk membela nasib-nasib orang yang telah menduduki tanah-tanah tu berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus tahun, terutama sekali orang-orang asli ya, sepanjang di Gombak tu sampailah ke Pahang. Apa UMNO buat? Ada tak dia beri suara? Ada tak dia menyuarakan sesuatu kepada kerajaan supaya jangan usik tanah-tanah Rizab Melayu tu? Kalau kita lihat di wilayah Persekutuan ini sahaja ya, apabila kerajaan British, bukan kerajaan British, kita panggil British Melaya lah ketika itu, pada tahun 50-an merampas tanah-tanah Rizab Melayu di Bukit Bintang, di Jalan Ampang, di kawasan wilayah dalam segitiga ini, kerana tidak membayar cukai tanah. Cukai tanah tu bukan mahal sangat ya. Ada yang RM1, ada yang RM2. Apa yang nak rampas sampai nak rampas tanah tu ya, berjumlah lebih kurang dalam 750 hektar ya. Mudah-mudah aja ambil macam tu. Kita ni tanah kita, tanah Melayu pada waktu itu masa British datang, dia baru je datang. Kenapa dia pula jadi macam tuan? Ya. Kita kehilangan ke Jalan Nimbi. Jalan Nimbi tu cucu dia datang jumpa saya bawa grant original. Jalan Nimbi tu, atuk dia punya. Atuk dia berpesan sebelum meninggal, Jalan Nimbi tu dia tak tahu apa jadi pada Jalan Nimbi tu. Jadi kita nak minta kerajaan wilayah ni, ya, Kementerian Wilayah buka strong room tu, tengok apa yang terjadi sebenarnya kat Jalan Nimbi tu, Jalan Bukit Bintang. Nak tengok, dan juga ahli keluarga Nahkoda, ya, datang jumpa saya, tunjuk geran-geran atuk dia beratus-ratus hektar di Kuala Lumpur ni. Habis dia tak tahu kat mana pergi tanah tu. Jadi kita nak tahu macam mana caranya wilayah ataupun dahulunya negeri Selangor, macam mana dia memajak tanah itu tanpa kebenaran ke dengan kebenaran ke macam mana? Sebab saya tengok macam jalan Keramaan, jalan apa itu masih lagi di bawah pajakan ya, selama 75 tahun. Ada yang dah nak habis, tak tahulah kalau ada yang nak diperbarui kembali. Elok kita buka, minta sangat Kementerian Wilayah buka balik strong room. Orang-orang yang nak tahu tanah dia dekat mana ni, tolong beritahu sikit macam mana cara dia melepaskan kepada bangsa asing ya. Tanah di di Pecala ya, Sungai Pecala tu, dia ada 750 hektar kat sana ya. Di daerah Gombak dalam 4000 hektar tanah Rizab Melayu bersama dengan orang asli punya. Kita nak tahu, nak buka balik berapa tinggal baki dia tu, kita nak tahu berapa tinggal baki dia tu. Yang wilayah kita dah tahu dah, yang last kali tu yang TLDM tu ya. Kenapa diberi macam tu saja? Bukan kita nakkan yang kerajaan tukar ganti balik tanah tu, tapi tidak sama dengan sama sifat nilai dia, kita tak akan dapat. Kita tak akan dapat sama sifat nilai tanah yang telah dijual, digadai ataupun dia dipajakkan.
tak ada ke hati perut kerajaan hari ini ya, apabila kita menyuarakan kita sebagai pemudah cara kepada kerajaan, kita membantu kerajaan tanpa diberi apa-apa imbuhan ke duit ke, nak pergi round-round ni semua pakai duit, nak cek tanah-tanah tiap-tiap satu negeri ni semua pakai duit, bukan dapat free-free. Duit minyak kita punya tenaga lagi tak ada siapa pun bayar. Tapi kita sebagai pemudah cara kepada kerajaan, ambil tahulah sikit ya, prihatinlah sikit, ambil peduli sikit, bukan banyak nak minta banyak, minta sikit. Apabila pendatang Cina datang ke sini di waktu zaman komunis, mereka dapat mudah seorang tak tahu berapa ekar, sekurang-kurangnya seorang terdapat 2-3 ekar tanah. Ini tak termasuk dalam kampung baru Cina ya. Kampung baru Cina itu ada a few yang telah dijadikan sebagai mixed development. Dibangunkan sebagai mixed development because itu tanah kerajaan. Ya, jadi yang baki tu kita nak tahu ke mana perginya, apa yang dibuat atas tanah tu. Kalau belum diwartakan sebagai tanah pajakan, kita nak ambil balik tanah tu untuk menggantikan balik tanah-tanah Rizal Melayu tu, sebab keadaan ataupun keberadaan tanah itu berada di tanah-tanah premium. Siapa yang ambil tahu hal ni ya? Saya bercakap ni dah berbelas tahun lah. Ada juga NGO-NGO yang ambil fakta-fakta daripada saya. Saya amat gembira, saya berterima kasih kerana dibesar-besarkan hal ini ya. Hal ini amat mustahak sekali. Because kalau tak ada tanah, macam mana you nak merintah? Tengok apa jadi pada Gaza ni. Ada tak UMNO bersuara pasal Gaza, nak bantu Gaza? Israel nak ambil tanah tu sebab dia nak merintah seluruh negara tu. Kita ni ingat tak apa yang akan jadi pada negara kita ni kalau kita tak ada tanah? Saya pergi ke setiap negeri, dia kata tak ada tanah lagi nak ganti tanah Rizal Melayu. Kita tak susah hati ke bila dengar macam tu. Dia kata dah tak ada tanah nak ganti. Yang diganti hanya berapa sekarang ni? Lebih kurang katalah dalam 20 lebih peratus. Dia kata 30%. According to the AG, hari ni dia kata 32% tanah Rizal Melayu. Tapi saya tidak percaya, sebabnya kemungkinan tanah itu di dalam tasik, di Gunung Ganang itu tak kira. Sebabnya di dalam warta raja-raja tu, wasiat raja-raja, 50% itu tidak termasuk Gunung Ganang, tasik, sungai semua tak masuk. Ini yang kita nak ketengahkan. So apa yang media boleh buat? Saya nak tanya, siapa yang ada kat depan ni, apa media boleh buat nak bantu kita ni? Sebab kerajaan tak boleh bantu, orang UMNO lagi lah tak boleh bantu, tak boleh harap langsung. Dah bagi macam-macam nota dah pada mereka. Saya map ni saya boleh lancar by heart lah, tak payah tengok lagi dah. Berapa tanah Melayu tu, tanah Rizal Melayu tu kat mana, saya tak payah tengok lagi dah. Dah lancar dah kat mana semua. So apa kita nak buat sekarang ni? Macam mana kita nak memberontak? Saya terpaksa guna perkataan memberontak sebab kita nak dapatkan hak kita balik. Ada tak siapa-siapa yang boleh membantu selain daripada NGO? Macam mana kita nak ketengahkan ni? Macam mana kita nak sue kerajaan atas dasar mereka yang menindas bangsa perbumi Melayu, atas dasar mereka mengenepikan suara yang telah berlanjutan berpuluh tahun tentang tanah yang hak mereka ini telah diambil. Macam mana kita nak saman kerajaan ni? Ada ke caranya? Because di dalam undang-undang tanah Rizal Melayu tu is void. Void tu maknanya tidak boleh dikongsi, di JV, dijual, digadai, semua tak boleh tanah Rizal Melayu ni. Dia tulis kat situ. Tapi yang herannya, kerajaan negeri sendiri yang jual tanah Rizal Melayu, kerajaan negeri sendiri yang melupuskan tanah Rizal Melayu. Ada tak dia ganti dengan sama sifat nilai? Itu nombor satu. Nombor dua, kita bukan nak tanah Rizal Melayu itu terus dibangunkan. Kita nak simpan juga untuk simpanan untuk generasi akan datang. Banyak lagi tanah-tanah yang boleh dibangunkan ya, tanah-tanah wakaf misalnya, yang telah diwakafkan oleh orang-orang yang telah pergi, yang tidak meninggalkan apa-apa warisan. Tak ada warisnya. Itu yang boleh kita bangunkan. Bukannya tanah Rizal Melayu tu, boleh juga tanah Rizal Melayu tu dibangunkan, tapi bukan kesemuanya. Dan tanah Rizal Melayu yang kami cuba ketengahkan ni bukan tanah Rizal Melayu yang dipegang oleh orang-orang Melayu hari ni yang nak dibangunkan, yang ada di dalam tangan kerajaan. Dan tanah yang terbiar tu ya, itu patutnya diwartakan sebagai tanah Rizal Melayu, itu patut dibangunkan. Yang lain tu kita simpan sebagai hak kita untuk kita memerintah. Tanpa tanah, macam mana kita nak merintah? Kita nak cek berapa percentage tanah Rizal Melayu, tanah di Semenanjung Utara Melayu dipegang oleh bangsa asing, berapa persen dipegang oleh peribumi Melayu. Itu kita nak tahu. Kita nak soal kerajaan hari ini. Mudah-mudahan media boleh jumpa Perdana Menteri, sebab dia tak nak jumpa kami pun. Ya, tak tahulah media kalau dia nak jumpa media. UMNO kalau kita cakap tu dia tak berani pun bersuara pada PM Anwar Ibrahim. So now terpulang kepada kita, rakyat sendiri bangkit bangun
minta balik tanah-tanah hak kita ini. Ya. Saya boleh letakkan dekat mana tanah tu hak kita. Ni ada apa ni? Saudara yang baik hati menunjukkan tanah Rizal Melayu di wilayah. Saya tak payah tengok. Ya, saya dah lancar semua ni tanah ni di mana dan berapa banyak dileburkan, dilupuskan seperti di Sungai Pecala tu ya. Kalau kita tengok tepi jalan Sungai Pecala tu, saya rasa yang dibangunkan oleh bangsa asing tu itu adalah tanah Rizal Melayu. Di Sungai Pecala tu ada lebih kurang 780 ekar, ya, bukan hektar, ekar tanah Rizal Melayu. Tepi itu semua memohon. Tetapi orang Melayu yang meminta ramai tak lulus dan sebagainya. Ini ada data ni semua ni. Boleh tengok di sini nanti. Setengah-setengah tempat itu 100% diluluskan. Jadi ini perkara yang luar biasa lah. Jadi sebab itu kita hari ni, kenapa tentera-tentera yang berjuang ni dah berpuluh-puluh tahun minta, saya minta 1 ekar pun tak dapat. Kalau dijual pada mereka pun mereka sanggup beli kalau setakat 1,000, 2,000. Kalau orang dulu jual RM1, bukan sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mencadangkan untuk kerajaan menubuhkan Lembaga Amanah Tanah Rizal Melayu bagi tujuan pemantauan amanah mencukupkan hak peruntukan Tanah Rizal Melayu ini. So kena ada satu lembaga yang tengok tentang Tanah Rizal Melayu ini. Tak mau main serpihan-serpihan lagi. Sekarang ni tidak ada orang pun yang bertanggungjawab untuk melihat benda ini. Sebab itu mereka boleh buat sukarela saja perkara ini. Jadi data-data itu kita ada benda ini semua ni. Sebahagian ini kata Puan Zarah, kita bukan dapat di Malaysia, dapat di London. Dokumen-dokumen ini. Bukan kita cakap sembrono. Dan ambil word tu. Yang keempat, untuk kerajaan menubuhkan kementerian khusus. Kementerian khusus yang dinamakan Kementerian Tanah dan Hal Ehwal Peribumi bagi mengurus, merancang dan membangunkan Tanah Rizal Melayu. Kerana portfolio Tanah Rizal Melayu ini begitu besar. Dengan ada ini barulah kita boleh buat perancangan. Kita nak membangunkan Tanah Rizal Melayu dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara ini kita menyerulah kepada kerajaan, pemimpin-pemimpin politik daripada UMNO dalam kerajaan, daripada pihak pembangkang PAS ataupun Bersatu dan sebagainya. PKR ni tak apalah, dia bukan Melayu sangat. Ni orang Melayu, pemimpin Melayu. Tolong ambil perhatian apa yang kita katakan, cadangan-cadangan yang kita buat ini. Kalau tak apa maklumat, datang jumpa pihak kami. Kami boleh bagi maklumat. Dan kita minta macam saya katakan tadi, insya-Allah kita akan lancarkan dalam masa terdekat ini Puan Tara. Satu gerakan besar-besaran, saya nak panggil semua NGO, beribu, 3,000 NGO pun. Kita pergi tulis surat kepada PTG, kita desak mereka untuk disclose. Kenapa nak takut? Kalau ada berlaku salah laku, kita minta SPRM siasat dan bongkar. Bukan sikit, ribuan tanah kita telah hilang. Sepatut diganti, kita tak tahu diganti tak ganti. Kata tadi Jabatan Negara kata dah 32%. Ini kita nak tahu. Sepatutnya 50%, mana lagi? Tanah yang diganti itu di mana? Di Lombok ke, di gunung ke, apa maknanya? Kalau dikatakan tadi tanah Imbi diambil, Jalan Imbi ni patutnya sama nilainya, harus diganti. Bukan diganti di Gunung Tahan ke, gunung tak tahulah gunung apa, Gunung Jerai ke sebagainya. Jadi ini bagi saya satu benda yang serius. Boleh rujuk kepada maklumat yang kita ada. Ni semua ada fakta. Saya bercakap dengan fakta ini. Research yang dibuat oleh rakan kita ini. Dalam buku ini kita bukan cakap sembrono, jadi kita mahu tindakan yang segera diambil oleh pihak kerajaan. Okey, itu saja statement daripada pihak nasionalis. Perkara apa yang fakta-fakta ini telah menunjukkan yang kaum Cina telah mendapat banyak kekayaan daripada zaman British. Dan mereka telah, dalam bahasa Inggerisnya, mereka telah mempunyai community capital. Mereka telah dapat begitu banyak harta masyarakat kaum Cina. Dan daripada harta masyarakat ini, mereka telah dapat banyak kekayaan yang mereka dapat. Jadi macam kata banyak orang soal, kenapa orang Cina banyak kaya di Malaysia? Kenapa 10 paling terkaya di Malaysia adalah Cina? Salah satu sebab inilah dia. Ini adalah salah satu sebab kenapa benda ini berlaku. Jadi selepas faktanya, mereka telah dapat kelebihan di bawah pemerintah pentadbiran British. Tuan Abdul Razak Allahyarham telah melancarkan dasar ekonomi baru untuk membetulkan keadaan. Sekarang kita kata kita nak 30%. Dan sekarang bila kita cakap yang kita nak teruskan DEB, banyak bantahan. Tetapi faktanya
kaum ini telah dapat benefit-benefit, kelebihan-kelebihan Awal-awal tadi. lebih awal, mungkin lebih daripada 100 tahun mereka telah dapat. Dengan harga yang begitu rendah, tak payah usul banyak pun, dapat saja. Dapat tanah RM1 saja. Ya. Jadi tentangan untuk orang Melayu diberi dasar ekonomi baru. Tidak ada asas. Tidak ada asas. Sebab orang-orang ini telah dapat kelebihan yang melampau di masa zaman British. Itu yang saya nak tambah. Terima kasih.